Sungki Malim. Sungki Malim. Kalau korang nampak di belakang saya ni, ini semua Sungki Malim untuk tujuan merekod video pendidikan inklusif. Kita akan berjumpa dengan GPK GPK kan? Ya. So stay tune guys. Let's go. Nama saya Afiq Muhammad. Umur saya 17 tahun tahun ni. 17 tahun. Okey, di mana? Apa? Saya tinggal di sini di Bukit Rambai. Bukit Rambai Hmm. Okey, adik belajar macam mana, okey tak? Saya belajar bagus di sana. Betul. Cuma lemah dengan matematik. Kena banyak belajar buat latihan lah. Cikgu baru je suruh Cikgu Rob baru saja suruh hantar kertas kerja. Tapi Afiq pandai cakap bahasa Inggeris, cikgu pun tak pandai bahasa Inggeris. Dan saya pula sangat minat dengan sejarah. Afiq minat sejarah? Ya, tentang zaman pembaruan. Kalau cita-cita Afiq masa akan datang nak jadi apa? Tentu saya nak macam orang yang main game dekat TV tu nanti. Nak jadi gamer lah ni? Ya. Mantap guys. Okay dek, adik rasa seronok tak belajar kat sini? Seronok. Dapat ramai kawan, lebih ramai kawan kat sana. Dapat ramai kawan kat sana? Ya. Kalau ada seorang kawan yang paling rapat dengan Afiq lah? Ialah seorang kawan ni, dia hobi sama macam saya, nama dia Muhammad Nasrullah. Dia cerita pasal game dan harganya semua. Dia selalu borak dengan Afiq tadi? Minat game ni. Sama. Okay. Kalau dekat sekolah ni macam banyak-banyak subjek, Afiq suka subjek apa? Paling suka? Dah tentu sejarah, di mana sejarah. cikgunya seorang yang kelakar. Cikgu dia? Namanya Encik Samad. Dia cakap kalau siapa-siapa yang tak datang dianggap Ponteng? bukan. Saya bukan ponteng. Lain. Ni dia ingat dia dah tak ada bernyawa, dia ingat. Berapa banyak saya kena bawa, berapa banyak van saya kena bawa ni. Sian. Tak bernyawa dah. Dia buat sindiran katanya. Ramai dah tak masuk kelas tu? Ada yang tak datang. Seorang tu dia seminggu dah tak datang. Dia ingat sekolah belum buka lagi. Tak apalah. Dan itu saja. Okey. Pernah tak masa Afiq belajar dengan cikgu kan? Tak kisahlah ambil sejarah ke apa ke, cikgu ajak main game? Tak ada. Tak ada kan? Saya semua serius. Serius? Kerana saya ni orang yang agak kelakar. Baguslah Afiq ni. Alright. Kalau cikgu ada ke pernah ajar selain daripada serius, dia ada tunjuk video? Itu Cikgu Rob selalu hantar video dekat YouTube untuk latihan matematik. Dan saya ada seorang kawan ni. Alright. Dia dengan Nas adalah kawan yang rapat. Itu orangnya. Itu kawan Nasruddin? Nasrullah? Ya. Kawan baik Afiq? Kawan baik dia. Lepas tu dia kata saya ni pembelot. Kenapa pula? Tak tahulah kenapa. Sebab kita orang dah tak nak kawan dia rasa. Okey. Kalau yang tadi Cikgu Mat ada ajar hantar guna video, faham lah. Ustaz pula seorang yang kelakar. Ustaz Jasmi namanya. Ustaz Jasmi. Dia ajar subjek apa? Dia ajar subjek agama. Cikgu Nurul pula, Miss Nurul ajar English. Kita orang baru, dia kata saya masa kelas malam saya ada buat online Google Meet. Lepas tu 5 perempuan, saya seorang je lelaki dalam tu. Dan semua tak wujud. Lelaki lain, saya seorang. Satu kelas Afiq berapa ramai? Katanya 27 orang tu masa benar. Tapi yang lain tak datang. Dah apa kata cikgu sejarah dah hilang dah? Bukan dah hilang. Dah tak nyawa? Dah meninggal. Dia cakap meninggalkan sekolah dan rumah, bukan yang meninggal dunia semalam. Rasa dia itu sajalah kot.
cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Taufik datang hari ni untuk bantu cikgu. Ya, tak mengapa. Okay, cikgu nak ada hadiah. Ada hadiah enggak? Oh, so lari nombor 5 Kalau katakan teknik-teknik. Cikgu bila? Nak mula dengan pengenalan. Jadi terus start. Oh, okey. Okey, saya Cikgu Tan Billing, mengajari SMK Malim dah 15 tahun. So, biasa saya ajar subjek seni lah, pendidikan seni craft, macam tu, pendidikan moral. Tapi kebanyakan sekarang sebab kemahiran dah banyak waktu, so saya memang fokus pada pendidikan seni craft batik. Okay, cikgu, apakah teknik edukasi yang khas cikgu buat dalam kelas ke untuk belajar ke? Untuk saya, sebab saya ajar budak low function kebanyakan. Budak low function termasuklah budak Down syndrome, hyper, autis, kebanyakan lah dalam kelas macam ni. So setiap budak lain lah. Biasa kita akan susun ikut tahap. So kalau budak yang boleh menulis dan membaca, so dia di kelas satu lagi. Kalau budak yang kritikal, that means perlu bimbingan untuk menulis, so kita akan lain. So teknik dia orang biasa kalau untuk satu kelas tu dia ada berbagai budak yang tak sama. So kita akan ikut tahap budak tu. Maybe macam saya ajar craft batik kan. So budak ni maybe dia hanya boleh mewarna saja. So kita siap mencanting, lepas tu dia yang mewarna saja. Lepas tu kalau budak tu yang langsung tak boleh duduk diam, paper yang macam soalan tu, so kita akan asyik tegur dia, ingatkan dia kena duduk. Lepas tu bagi something yang dia nak. Contohnya dia suka tengok YouTube. So kalau you siapkan kerja cikgu, nanti you boleh tengok YouTube 10 minit ke 5 minit. So dia akan siapkan kerja dia. So ini teknik yang biasa saya gunakan. Kalau budak Down syndrome yang manja-manja tu, so kita manja balik kena dia lah. So bermain-main dengan dia, so dia akan ikutlah kerja kita. Okay, seterusnya macam mana susun atur dalam kelas? Adakah macam sama dengan pelajar biasa ataupun ada beza dia? Ada beza. Kalau dengan budak atas aliran perdana, biasa dia orang ikut susunan tinggi pendek dia kan. Kalau kita akan ikut susunan. Kalau budak yang lebih perlukan perhatian cikgu, dia akan duduk depan dengan cikgu. Kalau yang boleh, that means dia boleh handle sendiri, boleh menulis, tak payah kita asyik tegur, dia boleh duduk belakang lah susunan dia. Lepas tu cara susunan dalam kelas biasa ikut guru kelas. Kalau macam budak yang kelas kritikal, budak dia 4 orang, so dia ada ruang yang besar di belakang untuk dia boleh, sebab bukan semua budak boleh duduk diam atas kerusi. Kadang-kadang dia orang nak duduk ke bawah, gorek-gorek kat lantai tu, so dia orang akan bermain Lego semua tu lah. Kadang-kadang walaupun waktu katakan komunikasi dia main nak waktu BM, tapi dia tak nak dah mengamuk. So kita akan bagi satu tempat untuk dia untuk bermain sendiri. Lepas tu dia dah okey, dia akan dia akan balik. Boleh cikgu tak bincangkan apakah dasar-dasar pendidikan inklusif? Dasar-dasar, tapi yang I fikirkan yang saya faham ialah dia nak bagi hak yang sama lah pada budak-budak walaupun budak khas kan. So dia orang boleh mendapat pendidikan yang sama, boleh macam orang biasa boleh belajar dalam keadaan yang sama lah dengan budak-budak lain. Boleh pergi kantin bersama-sama. Macam kita sekarang kalau di pendidikan khas kita asingkan. So budak pendidikan khas waktu lihat pendidikan khas saja. So dia tak dapat bersosial dengan orang lain kan. Tapi kalau budak inklusif dia akan dapat hak yang sama. So dia akan lihat bersama dia orang, masuk buku bersama dia orang. So itu hak dia lah saya rasa kalau dibolehkan. Kalau pendidikan khas tu yang macam dalam bilik tadi kan, dia tak sama umur lah. Tak sama umur. Ada budak sebab umur dia orang boleh dari sekolah menengah 13 hingga 19. So ada yang dari sekolah rendah dia pun boleh lambat 2 tahun masuk. So ada yang masuk sini form 1 tapi dah 15. Kalau pendidikan inklusif tu ada ke yang berbeza umur juga? Ya. Dia dah contohnya kalau katakan
dia sekarang 13, dia kat pendidikan khas. So kita rasa budak ni boleh mendengar arahan, boleh berdikari, boleh faham, that mean tak ada masalah emosi, boleh ikut ekonomi atas. So kita akan bagi ujian sekali supaya dia boleh tengok standard dia lah, boleh ikut atas. So kita akan panggil ibu bapa, bincang. Kalau mak ayah dia cakap okey lah nak cuba, so kita akan bincang dengan pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah akan adjustkan kelas tu, tengok mana kelas yang sesuai untuk dia. So akan bincang dengan guru kelas. Kalau guru kelas nak terima, sebab bukan semua guru kelas boleh terima budak-budak macam ni kan. So kalau dah boleh, so kita akan buat cubaan dalam 3 biasa kita buat sebulan dulu lah. So dalam sebulan tu tiap-tiap hari dia kena liput diri kat sini lah. Kalau dia tak nak cikgu ganggu dia kat sana kan. So kita suruh dia datang, bagi dia akan liput diri kat sini, kehadiran semua pendidikan khas ambil. Kiranya cikgu macam Afiq tadi tu, umur dia 17. Dan dia sekarang buat ada form 5 lah. So kalau dia dah okey, kalau katakan dia boleh ikut atas, cikgu atas pun boleh ajar dia, tak ada masalah. Tak ada gangguan, kawan-kawan semua tu dia boleh, so dia akan teruskan lah. Kalau katakan dalam sebulan tu memang dia tak boleh retention, tak boleh belajar, so dia akan masuk balik pendidikan khas. Sebab sebelum ni pernah ada budak dia tak boleh, dia tak boleh nak naik atas sebab dia rasa kawan dia tak nak kawan dengan dia. Sebab so memang kita tak hantar lah. Contohnya macam kalau pendidikan inklusif kan, contohnya dia dah form 5, tapi macam mana kita nak tahu dia boleh kita lepaskan daripada sekolah ke ataupun tak? Lepaskan daripada, maksudnya lepas form 5 tu kalau dia masih tak boleh keluar lagi. That mean dia kat atas inklusif. Dia kat inklusif. Kalau dia kat inklusif biasa dia akan keluar. Kalau katakan dia kat sini pendidikan khas, maybe dia boleh sambung lagi. Kalau mak ayah minta anak ayah nak sambung lagi, nak belajar kemahiran, sini kita ada budak 18, 19 ada. Dia nak sambung lagi sebab dia buat kemahiran. Sebab kemahiran dia orang pun bagus juga lah, dia orang buat OT kan. So memang kadang-kadang mak ayah nak sambung, nak bagi dia teruskan. Terusnya juga pelajar kat sini ada tak dapat sokongan daripada luar, macam kerajaan ke atau NGO? Kita pernah dapat dari college yayasan. That mean dia datang untuk tengok budak-budak ni dan dia hiaskan taman, macam tu lah. Benar dapat dari 1FM, dia orang buat taman bunga masa tu lah. Lepas tu buat apa dinding tu dia orang colourkan, panggil apa? Tiba-tiba tak ingat. Mural. Dia orang buat mural. Pernah kita minta lah, pernah dapat. So ada yang bagi makanan, kebajikan, pernah lah. Tapi tak ada yang macam tu konsisten bagi yang konsisten sokongan. Tak ada. Yang konsisten tak ada. Okay, untuk pelajar pula, macam mana kalau dia komitmen dia dalam pembelajaran, dalam perkumpulan, dia boleh ke? Dalam perkumpulan, okey. Kalau katakan untuk budak inklusif tadi tu, memang dia susah. Tadi dia cerita kawan baik dia tu, ialah budak pendidikan khas juga yang sama-sama naik. So itu memang budak kawan baik dia lah. Tapi kalau dia dengan budak normal sebelum ni, dia kan baru naik, dia selalu dibuli orang actually, tapi dia tak rasa. Kawan-kawan dia panggil dia datang foto set lah, panggil tolong belikan air di kantin lah. Dia fikir orang nak berkawan dengan dia. Tapi kita nak pesan dia tak boleh. Kalau kawan nak foto set ke apa, panggil kawan datang sendiri. Sebab nanti sekejap dia naik, dia datang lagi. Dia naik, dia datang lagi. Lepas tu tanya dia, kenapa dia kawan minta. Lepas tu kita ajar dia lah, tak boleh macam ni. Kalau nak tolong boleh, tapi sekali kan, janganlah turun naik. Kesian juga lah kita tengok dia. Sebab lepas tu dia kat kawan dia cakap, sebab dia budak pendidikan khas, dia kat pendidikan khas dia biasa, dia orang nak datang for sex segan, so nak panggil dia. Tapi biasa macam tu lah budak khas. Dia masa nak berkawan dia tak pandai kan. Kalau budak autis macam Afiq ni dia kurang sikit. Kalau seorang lagi nas tu dia hanya masalah
lambat, dia lambat sikit pembelajaran dia lambat, tapi dia okey. Tapi okey, tapi yang tu kalau nak jumpa dia susah sikit, dia sentiasa ponteng budak tu sentiasa ponteng. Terkejut juga tengok Afiq tadi masuk-masuk speaking. Itulah sebab dia kat you orang lari overseas. Dia memang suka speaking. Dulu dia pun dengan kita dia pun speaking. Dia nak menunjukkan dia okey lah. Dalam kepala dah fikir macam Lepas tu apabila dia dah berjaya naik atas, dia nampak kita cikgu pendidikan khas, dia tak tegur tau. Lepas tu kita tegur dia, tak boleh macam ni, dia tak, sebab dia orang atasan. Dia orang atasan, tak boleh tegur orang bawahan. So kena ajar dia lah. Komitmen belajar ni dalam pembelajaran dia, komitmen dia. Komitmen dia actually bagus lah budak ni. Dia akan cakap saya nak skor berapa, dia memang dia bagus lah. I tanya guru kelas dia pun dia bagus, sebab kalau kerja sekolah memang dia siap lah. Dia sangat bagus lah. Kalau cikgu rasa komitmen orang tu okey ke ataupun boleh dipertingkatkan lagi? Kalau ikutkan Afiq punya lah okey. Kalau seorang lagi Nas tu memang tak okey lah. Dia selalu cakap besok hantar, lepas tu kerja Afiq tak hantar, kerja tak siap. So dia selalu pinjam Afiq punya. Naiklah cikgu ke form 5 ke sana? Dia dah naik form 4. Sejak form 4. Sejak form 4. Rasa hujung-hujung form 3 kita dah letakkan dia. So dia dah jumpa, semua dah okey. Tapi mula-mula masalah sikit lah. Dia pernah ada cikgu tegur, cikgu normal kan, ada yang perdana, cikgu baru ke sekolah sini, dia tak tahu ada budak macam dalam kelas dia tu. Then dia pernah tegur sebab Afiq ni dia sangat dia tak suka cikgu disiplin di sekolah ni. Cikgu Zul, cikgu tu dia sangat tak suka sebab cikgu tu pernah rotan kan. So dia tengok dia rotan orang lain, bukan rotan dia, rotan orang lain. So dia tak suka cikgu tu. So hari tu cikgu Inggeris dia cakap, siapa yang tak hantar kerja, saya nak suruh cikgu Zul tu datang. Terus dia nak terjun bangunan. Terkejut cikgu dia yang mengandung tu. Lepas tu lepas tu baru tahu sebab budak ni kan. Lepas tu dia tak boleh dengan nama cikgu Zul tu. Lepas tu dia orang dah okey, tak ada masalah. Hanya mula-mula je lah. Cikgu, kalau satu hari nanti kita orang pula jadi cikgu pendidikan contohnya, apakah penambahbaikan PPPC yang cikgu boleh cadangkan? PDPC nak jadi cikgu pendidikan khas. PDPC teknik biasa you kena ada cara untuk menarik perhatian budak. That mean you tak boleh saja menulis lepas tu menyaring, tak ada. Biasa dia orang kena ada permainan, nyanyian. Biasa macam kita, sebab subjek dia orang tak adalah berat macam mana kalau yang low function lah. So kalau katakan tajuk tentang diri saya, dia orang biasa kita akan pakaikan lagu, ubah lagu kanak-kanak Untuk dapat perhatian untuk dapatkan perhatian. Tak ada, nanti mengantuk semua dah tidur. Kebanyakan dah lepas waktu rehat dah makan memang susah sikit. Ada yang hyper, ada yang lepas makan muntah-muntah pun ada. So kita kalau dah faham, so okey lah kita ikut cara dia orang. Maybe budak ni, sebab dalam kelas katakan 4 orang, seorang suka dengar lagu, so kita buat dah lagu khas untuk dia. Seorang suka menjahit, so dia akan menjahit lah. Contoh dia menjahit nama dia, so dia jahit sendiri, so dia okey. So teknik setiap budak pun lain. Kecuali macam kelas tu, macam I sekarang ajar kelas tu kebanyakan sama, suka YouTube. So senang kita nak buat. So dia orang akan bagi ada CCTV yang macam cikgu tunjuk YouTube tu melalui phone ke ataupun melalui pun biasa kita pakai tab sendiri. Contohnya macam 27 orang, 27 orang. Oh tak ada, kalau pendidikan khas dia paling banyak pun 10 je. Dia 10 orang je paling banyak. Untuk kelas yang okey 10 orang. Untuk kelas yang macam sangat kritikal 4 orang. 3-4 orang je. So memang ikut kelas je lah. Kadang-kadang you masuk budak tak ada respon langsung pun. So kita kena cari cara-cara. Contohnya ada budak seorang tu kuat makan, dia nak makan. Bagi dia makan je lah.
tak payah tunggu waktu rehat. Nanti dia boleh buat kerja. Kalau you nak ikut peraturan kita, kadang-kadang kita fikirkan nak ajar sebab kat sekolah kan kita nak ajar ikut peraturan, tapi perlahan-lahan lah. Kalau budak yang baru sampai tak boleh lah. Kalau yang lama dia dah biasa dengan kita, dia tahu okey sekarang 9:30 baru makan, so dia dah faham. Kita akan adjust perlahan-lahan, so dia boleh lah ikut. Ada budak datang tak nak pakai baju sekolah pun ada. Pun ada juga macam tu sebelum ni. So kita bagi dia tak apa, you datang je. Perlahan-lahan kita baru ajar dia datang sekolah. Dah 2-3 waktu ajar dia tukar. Perlahan-lahan nanti dia okey. Ada yang pagi-pagi tak boleh datang sekolah, nak datang pukul 8 apa ada. Tapi yang tu dia bagi surat dah, minta sebab anak dia mengamuk kalau waktu pagi. So kita bagi nanti janji dia datang kan. So bagi perlahan-lahan. Nanti dia boleh adjust boleh budak tu. Kalau masuk sekolah tu ada ke tapisan ke memang Tapisan macam mana? macam masa diorang, ibu aku baru nak hantar diorang masuk sekolah kan. Maksudnya masa first time. Pendidikan khas. Ada ke sekolah tu tapis macam mana ke? Ada, dia akan jalankan ujian diagnostik tau. So kita akan ikut tahap. Lepas tu dalam 3 bulan awal tu tak semesti anak you akan sama kelas. So nanti dia akan tukar. Maybe dia pandai tulis, pandai dia faham akademik semua tu, tapi dalam kemahiran memasak tu dia tak suka. Dia tak nak buat, dia nak mengamuk waktu tu. Itu kita akan adjust dia bagi perasaan. Ada yang tak boleh baca langsung tapi dia pandai memasak, so cikgu dia akan fikir ambil dia sebab dia orang waktu kemahiran lebih penting, lebih banyak dalam subjek dia orang kan. Sebab kita seminggu 3-5 waktu 28 dia masak. Kalau sini nak dia orang buat roti 28. Ini memang jadual pendidikan khas yang sama lah semua. Kemahiran lain. So dia ikut kemahiran masing-masing lah. Sekolah ni kemahiran dia banyak lah, tak ada terdedah batik dengan buat roti je. Kemahiran yang kita ambil dalam bidang ikut subjek memang 2 je. Batik. Batik dengan roti. So yang projek khas kita ambil buat untuk jahitan kita ambil buat juga. Itu ya projek khas. Ini tak ikut syllabus punya. Roti tu maksudnya betul-betul sampai jadi roti putih. Ya, bukan sekali roti putih, roti sosis, roti pizza dia orang buat. So nanti dia jual kat koperasi. So budak-budak boleh beli kat koperasi lah. Kadang-kadang dia jual kat dalam pendidikan hasil. Dia orang buat macam-macam roti lah, roti Korea yang banyak cheese tu, semua dia buat. Sebab cikgu ada seorang cikgu Jamiah tu, dia ada buka bakery kat luar. Yang dalam surat khabar tu kan, Unique Bakery. Dia panggil budak pendidikan khas yang kerja. Budak lepasan kita. So sekarang okey lah, dia baru buka masa PKP 2 tu. Tengok dah okey, budak pun dah boleh handle. Bagus lah. Okay, Okey. Terima kasih cikgu untuk masa